Hai semua, nama saya Danisha anak perempuan Jaya Chandran dan nombor matrik saya ialah 280272. Saya merupakan dari kumpulan R bagi subjek kenegaraan dan nama pensyarah saya ialah Puan Faradiana. Hari ini, saya telah membuat keputusan untuk memilih tajuk Suruhanjaya Raid bagi tugasan individu saya. Suruhanjaya Raid, apakah itu? Hari ini saya akan menerangkan kepada anda semua tentang apakah itu Suruhanjaya Raid supaya anda lebih faham tentang tajuk ini. Sebelum itu, Suruhanjaya Raid berada di bawah tajuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi, sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang Suruhanjaya Raid, mari saya terangkan tentang isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Isi yang pertama ialah pembentukan kerajaan persekutuan. Pembahagian kuasa menerusi senarai persekutuan dan senarai negeri. Yang kedua, institusi diraja dijadikan raja berperlembagaan pada peringkat negeri dan negara. Yang ketiga, yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Yang keempat, pentadbiran bersifat demokrasi berparlimen iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negeri terletak di bawah kuasa parlimen. Yang kelima, pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri dengan dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco. Yang keenam, kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan. Yang ketujuh, agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Yang ke-8, tanah simpanan Melayu dikekalkan. Yang ke-9, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang ke-10, hak kerakyatan diberi kepada orang bukan Melayu. Dan yang ke-11, prinsip jus soli diterima. Apakah kepentingan yang diperoleh melalui perjanjian persekutuan ini? Yang pertama, persetujuan menerusi Pakatan Bumi membolehkan kerajaan demokrasi berkonsepkan raja berperlembagaan dapat dibentuk. Selain itu, perjanjian ini memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan mentadbir negara yang merdeka dan berdaulat. Akhir sekali, ia dapat melahirkan identiti masyarakat yang merdeka dan semua masyarakat dapat menikmati apa yang telah dipersetujui dalam perlembagaan. Saya harap anda semua faham tentang apakah itu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sekarang, mari kita mempelajari dengan lebih lanjut tentang Suruhanjaya Raid. Bilakah Suruhanjaya Raid ditubuhkan? Suruhanjaya Raid ditubuhkan pada bulan Mac 1956. Apakah tujuannya? Ia ditubuhkan bagi mengubal perlembagaan baru bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Siapakah anggota-anggota Suruhanjaya Raid? Sebelum itu, anggota-anggota ini dilantik bertujuan memastikan perlembagaan yang adil kepada semua penduduk di Tanah Melayu. Mereka terdiri daripada 5 orang. Yang pertama ialah Lord Raid. Beliau merupakan pengerusi Suruhanjaya Raid dan beliau berasal daripada Britain. Yang kedua ialah Sir Ivor Jennings. Beliau juga berasal daripada Britain. Yang ketiga, Sir William Mackle. Beliau berasal daripada Australia. Yang keempat ialah Tuan B. Malik. Beliau berasal daripada India. Dan akhir sekali ialah Tuan Abdul Hamid. Beliau berasal daripada Pakistan. Mesti anda ingin melihat siapakah anggota-anggota yang saya telah senaraikan tadi. Mari kita sama-sama melihat siapakah mereka. Berikut merupakan gambar-gambar anggota Suruhanjaya Raid. Isu-isu yang diambil kira dalam penggubalan perlembagaan ialah pembentukan kerajaan pusat yang kuat. Yang kedua, perwujudan kuasa autonomi negeri dalam bidang-bidang tertentu. Yang ketiga, kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Yang keempat, hak istimewa orang Melayu.
Dan yang terakhir sekali ialah Pengwujudan Satu Bangsa Persekutuan Tanah Melayu. Informasi yang menarik, bukan? Mari kita mempelajari dengan lebih dalam. Mari saya terangkan tentang Memorandum Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red telah menerima sebanyak 131 memorandum daripada pelbagai pihak. Dua daripada memorandum yang diterima yang dianggap penting telah dihantar oleh Parti Perikatan dan Raja-Raja Melayu. Sebahagian besar cadangan perikatan digunakan dalam penggubalan perlembagaan bagi Tanah Melayu kerana cadangan itu dianggap sebagai pandangan terbaik yang dipersetujui oleh semua kaum. Memorandum perikatan atau dikenali sebagai Pakatan Murni iaitu tolak ansur di antara kaum-kaum utama di Tanah Melayu. Memorandum perikatan atau dikenali sebagai Pakatan Murni menyentuh tentang beberapa perkara. Yang pertama ialah dasar perlembagaan. Yang kedua, corak kerajaan. Yang ketiga, pembahagian kuasa dalam bidang eksekutif, perundangan dan kehakiman. Yang keempat, hubungan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Yang kelima ialah hak asasi. Yang keenam ialah kerakyatan. Yang ketujuh ialah tentang agama Islam. Yang ke-8 ialah tentang bahasa Melayu. Dan yang ke-9 ialah kedudukan istimewa orang Melayu. Jadi, apakah hasil Pakatan Murni ini? Hasil Pakatan Murni menunjukkan bahawa pemimpin bukan Melayu bersetuju dengan kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua negara atau negeri. Yang kedua, agama Islam sebagai agama persekutuan. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan yang keempat, kedudukan istimewa orang-orang Melayu sebagai penduduk asal. Manakala, bagi pemimpin Melayu pula, mereka bersetuju dengan orang bukan Melayu mendapat hak kerakyatan secara jus soli. Apakah cadangan Suruhanjaya Red? Cadangan Suruhanjaya Red diterbitkan pada bulan Februari 1957. Antara cadangan-cadangannya ialah yang pertama, Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka akan diketuai oleh seorang raja. Yang kedua, Parlimen Persekutuan Tanah Melayu mempunyai dua dewan iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang ketiga, sistem kerajaan persekutuan yang terdiri daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri dikekalkan. Yang keempat, Raja-Raja Melayu kekal sebagai ketua negeri masing-masing. Yang kelima, Melaka dan Pulau Pinang diketuai oleh Yang di-Pertuan, Governor, dan akan digabungkan dalam persekutuan. Yang keenam, sistem kerajaan bercorak demokrasi akan diamalkan. Yang ketujuh, ahli parlimen dipilih melalui pilihan raya umum. Yang ke-8, ketua negara ialah Yang di-Pertuan Agong. Yang ke-9, penggunaan bahasa Cina dan Tamil dalam parlimen selama 10 tahun selepas merdeka. Yang ke-10, hak istimewa orang Melayu hendaklah dikaji semula selepas 10 tahun merdeka. Mari kita mempelajari tentang pindahan Suruhanjaya Red. Pindahan terhadap syiar Suruhanjaya Red telah dibuat selepas perbincangan yang terperinci di antara semua pihak yang terlibat. Perbincangan mengenai laporan Suruhanjaya Red mengambil masa selama 2 bulan. Pindahan yang dibuat adalah berkaitan dengan soal bahasa, agama, hak istimewa orang Melayu dan beberapa syiar yang lain ialah bahasa. Bahasa Cina dan Tamil boleh digunakan sebagai bahasa penghantar di sekolah-sekolah rendah Cina dan Tamil. Tetapi, penggunaan bahasa-bahasa ini di dalam Parlimen dan Dewan Negeri adalah ditolak. Yang kedua ialah hak istimewa orang Melayu.
mempersetujui bahawa hak istimewa orang Melayu dipertimbangkan semula dari semasa ke semasa di atas arahan Yang di-Pertuan Agong. Ialah agama. Agama Islam tetap diterima sebagai agama rasmi Persekutuan, tetapi kebebasan beragama diberikan kepada orang bukan Melayu. Yang keempat ialah taraf kerakyatan. Cadangan hak rakyat Commonwealth boleh mempunyai dui kerakyatan ditolak, sebaliknya hanya berhak mempunyai satu kerakyatan sahaja. Apabila pindahan telah diterima, rang perlembagaan itu dirujuk kepada Majlis Raja-Raja untuk disahkan. Kemudiannya, rang perlembagaan itu dibincangkan semula dengan Kerajaan British. Rang perlembagaan diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan Tanah Melayu pada bulan Ogos 1957. Terima kasih kerana sanggup menonton penerangan saya berkaitan tajuk Suruhanjaya ini. Saya berharap pemahaman anda tentang tajuk ini akan menjadi lebih tinggi selepas menonton video saya ini. Terima kasih.